Buku yang kita cuba bincangkan pagi ini bertajuk Tokoh Pemikir Matematik Malaysia, dan walaupun disebut sebagai Malaysia, di situ maksudnya adalah Rantau Melayu. Rantau Melayu ya. Buku ini kita cuba senaraikan tokoh-tokoh penting, tetapi dalam buku ini hanya mempunyai 5 tokoh yang penting. Bukan bermakna 5 ini sahaja, tetapi kita mulakan dengan 5 yang utama. Kemudian diharapkan kita akan senaraikan lebih ramai lagi yang akan datang dengan sumbangan mereka. Dan buku ini diterbitkan oleh Universiti Putra Malaysia di bawah Institut Pendidikan Mathematics dan disunting oleh Rohani Ahmad Tamizi dan juga oleh Wan Zah Wan Ali. Buku ini adalah buku yang dihasilkan oleh satu kumpulan yang disebut kumpulan Ethnomathematics. Mungkin istilah ini belum dikenali di kalangan pendengar kita. Satu bidang baru sebenarnya. Ethnomathematics, matematik itu bidang yang lama, tetapi ethnomathematics ini kita cuba takrifkan dan diberikan tugas kepada UPM, khususnya untuk institut ini, untuk mengembangkan satu bidang yang kita sebut sebagai Ethnomathematics. Lebih kurang 10 orang ahli, termasuk saya sebagai seorang daripada ahli kumpulan ini. Dan kumpulan ini ada bertambah dan berkurangan berdasarkan tajuk-tajuk yang kita kaji. Dan kumpulan ini ditubuhkan sejak daripada tahun 2004 lagi. Sekarang sudah 2011 dah 7 tahun. Sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan dan buku ini ialah hasil daripada kajian kumpulan ini. Saya harapkan dalam perbincangan ini untuk memberikan satu gambaran umum tentang apakah yang dikaji oleh kumpulan ini, dan buku ini ialah dalam siri yang pertama. Kumpulan ini bercadang untuk mengeluarkan lebih banyak lagi buku, dan dalam perancangannya dalam 5-6 buah buku sedang ditulis sekarang. Dan 3 daripadanya dalam percetakan. Di antara buku dengan buku ini isinya adalah untuk menerangkan satu dengan yang lain. Bermakna objektif buku-buku ini ditulis adalah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat ataupun macam mana, Dok? Ya, sebenarnya kita menulis buku ini tujuannya adalah untuk mendokumentkan sesuatu yang belum lagi dokumen dalam bidang matematik. Sebab kita selalu menganggap bahawa matematik ini bermula di negara kita dengan kedatangan British. Sebenarnya tidak benar. Apa yang kita lakukan di sini, kita lihat bahawa sebelum kedatangan British, kita telah banyak khazanah dalam matematik, khususnya dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu falak ini dikembangkan oleh ulama kita. Yang kerana ulama kita ini ingin mengira waktu solat, takwim, hari raya, puasa, haji, kiblat dan sebagainya. Dan dia melibatkan pengiraan matematik. Yang ini belum kita dokumentkan lagi dalam sejarah negara kita, dan kadang-kadang kita belum sedar kewujudan banyak tulisan mereka. Dan kumpulan ini ditugaskan oleh UPM untuk mengumpul semua tulisan, menganalisis. Dan kalau kita melihat dalam kajian oleh kumpulan ini, kita dapati bahawa ilmuwan Melayu tidak kurang hebat berbanding dengan ilmuwan-ilmuwan lain pada satu masa yang dahulu, tetapi ianya hanya tinggal dalam sejarah yang belum ditulis. Ya, itu dia. Jadi pagi ini kita akan bercakap tentang seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya. Siapakah tokoh yang akan kita katakan, Doktor? Ya, tokoh yang kita sebutkan secara umumnya ada 5 orang dari sini, tapi kita cuba pilih satu tokoh dulu untuk kita bincangkan. Untuk siri pertama ini kita bincangkan tentang tokoh moden yang bernama Profesor Osman Bakar, yang mempunyai peranannya tersendiri dalam pemikir. Siapakah Profesor Osman bin Bakar ni, Doktor? Ya, kalau kita lihat secara kasarnya, Profesor ini adalah seorang yang masih berkhidmat sekarang di UIA, di Instek, dan latar belakangnya dia pernah pegang jawatan Timbalan Chancellor di Universiti Malaya tahun 1995 dan pernah juga memegang kursi pengajian Islam di Universiti Georgetown, Amerika Syarikat, dan juga dia menulis banyak buku ilmiah di dalam sains dan Islam. Dan yang menariknya ialah dia telah keluaran MCKK tahun 1993 lagi, kalau saya boleh lihat sejarahnya. Kolej Kangsar. Maktab Kolej Sekolah Kansar, dan latar belakang dia mendapat ijazah sarjana di Universiti London, dan kemudian pada tahun 1967 kemudian dia juga mendapat PhD di Universiti Temple, Amerika, dan penyendiriannya adalah Syed Hussein Nas yang sangat terkenal dengan penulisan dalam pemikiran sejarah falsafah sains Islam. Oleh kerana itulah tokoh ini dianggap sebagai pemikir. Jadi di kumpulan ini memilih tokoh ini sebagai pemikir yang mengubah satu paradigma pemikiran negara kita, sebab dia mencadangkan satu paradigma. Disebut paradigma ialah di manakah asas kita mengkaji sesuatu. Bukan semata-mata kita mengikut aliran yang umum, tetapi kita mesti memberikan satu tarifan yang tepat tentang kajian. Kita harus mempunyai maksud yang tertentu. Itu yang kekuatannya. Dan dia meletakkan Islam dan sains. Itu 2 bidang yang digabungkan, dan itulah sumbangannya, dan dia dianggap sebagai pemikir. Jadi Profesor Osman Bakar merupakan pakar matematik lah ya, Doktor? Ya, sebab dia keluaran Universiti London,
kajiannya adalah dalam major mathematics. Begitu juga dengan peringkat masternya dalam pengajian matematik tulen, tetapi dalam peringkat PhD-nya dia telah mengubah sedikit hala kepada falsafah sains yang mengkaji tentang klasifikasi ilmu keseluruhannya dalam Islam mengikut apa yang dibincangkan oleh Al-Ghazali, Asy-Syirazi dan juga oleh Al-Farabi. 3 tokoh penting ini digabungkan pemikiran mereka di dalam satu pendekatan untuk menghuraikan bagaimanakah pandangan ilmu yang silam untuk kita jadikan panduan dan kita jadikan landasannya dalam kajian kita sekurang-kurangnya di negara kita. Dan hasilnya ialah beliau telah membentuk beberapa kursus di UKM. Beliau pernah mengajar di UKM dan dia telah memulakan satu pengajian yang kita sebut sebagai falsafah sains. Falsafah sains ini ialah untuk melihat bahawa sains dan teknologi yang ada hari ini bukan bermula dengan teknologi. Dia harus bermula dengan teori. Jadi kalau kita mengambil pendekatan bahawa kalau kita nak maju dalam teknologi seperti Jepun, kalau kita terus pergi ke teknologi, kita hanya menjadi user. Tidak mungkin. Jadi kita kena pergi pada sains fundamental. Sains fundamental inilah sains yang berbentuk teori yang belum ada teknologi. Oleh sebab itu kita harus menguasai teori sebelum kita dapat menguasai teknologinya. Dan oleh sebab itu teori ini pula dia bukan kering. Dia mesti ada sesuatu yang solid. Dan apakah falsafah sains yang harus kita bina? Sebab Barat kita lihat mereka gagal dalam membina satu paradigm yang bersepadu. Mereka maju dalam teknologi tetapi malang di dalam akhlak dan siasah mereka gagal. Oleh sebab itu kita ingin mengambil teknologi yang baik daripada Barat, tetapi kita padukan dengan value system kita, dengan sistem nilai kita di dalam epistemologi kita. Jadi satu term yang profesor ini perkenalkan ialah epistemologi. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu. Estimo ni adalah ilmu, logi adalah kajian tentang ilmu. Jadi kita sekarang krisis ilmu. Jadi ilmu kita apa matlamat? Profesor ini memukakan satu pandangan yang sebenarnya bukan daripada diri beliau sendiri, tetapi daripada ilmuwan kita, daripada Zilam, sejak daripada Al-Ghazali, daripada Al-Ghazali, daripada Syirazi. Dan dia menjadikan ilahiyat sebagai matlamat. Maksudnya seorang pelajar sains, seorang pelajar matematik, seorang pelajar perubatan, akhir sekali dalam kajian mereka ialah mengiktiraf keagungan ilahi. Bukan semata-mata hanya untuk melihat teknologi, tetapi teknologi ialah sebagai hasil daripada sains fundamental. Dan inilah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmu yang silam. Jadi Profesor Osman Bakar ini dia cuba menulis banyak buku, menghuraikan dalam banyak tulisan-tulisannya untuk menjelaskan apakah yang kita sebutkan sebagai sains Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau ikutkan saintis Barat biasanya akan menggunakan ilmu itu untuk menidakkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, Doktor. Iya, sebab berbeza dengan ilmuwan Islam. Sebab di Barat ada satu falsafah yang disebut sebagai positivism. Positivism ini dia melihat yang wujud itu hanya yang dapat lihat, yang tidak dapat dilihat tidak wujud. Dan oleh sebab itu domain bagi mereka adalah sangat sempit. Kita lihat kebahagiaan. Di manakah kebahagiaan? Bahagian tidak dapat dilihat. Bolehkah kita nafikan kebahagiaan tidak wujud? Cuma dirasakan. Dan juga akal kita. Akal kita ini sangat hebat ciptaan ilahi, tetapi akal tidak dapat dilihat. Apabila kita mengatakan yang tidak dapat dilihat tidak wujud, maksud orang itu tidak berakal. Ilmu yang asasi itu dah bagi seorang Muslim ialah tentulah ilmu yang berasas kepada wahyu. Itu ilmu yang paling asas, core. Kemudian ilmu cabang. Ilmu cabang inilah lahirnya ilmu matematik. Sebab matematik ini dia guna bukan untuk matematik, tetapi guna matematik inilah untuk menerangkan peristiwa yang lain. Umpamanya apabila umat Islam ingin mengeluarkan zakat, dikehendaki pengiraan. Jadi timbulnya algebra itu ialah kerana keperluan umat Islam untuk mengira. Kenapa timbulnya ilmu falak? Kerana kita nak berpuasa. Bila nak puasa nak tahu bila satu hari bulan. Apakah bulan Syawal, Ramadan, Rajab itu 29 hari bulan atau 30 hari bulan? Kiraan 30 atau 29 ini bergantung kepada putaran bumi mengelilingi matahari, dan ini memerlukan pengetahuan matematik yang sangat-sangat tinggi. Oleh sebab itu seorang ilmuwan Islam harus menguasai ilmu matematik sebagai ilmu cabang. Dan ilmu cabang ini kata Al-Ghazali ialah ilmu yang berbentuk fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang tahu matematik dalam satu masyarakat, maka seluruh masyarakat tersebut berdosa. Dan kepentingan inilah yang ditimbulkan kembali sebab umat Islam tidak boleh hilang daripada penguasaan ilmu, khususnya di manakah letaknya ilmu, di manakah kita nak belajar ilmu. Ilmu apakah yang harus kita mulakan? Ilmu apakah yang menjadi asas? Ilmu apakah yang menjadi cabang? Ilmu apakah yang menjadi lanjutan? Dan ilmu ini diikat dalam satu kesatuan yang sama. Kemudian berakhir dengan pengiktirafan keagungan ilahi apabila kita melihat seluruh alam ini ditarbihkan oleh suatu kuasa mutlak
akhlak yang indah. Kenapa matahari berjalan begitu cantik? Yang menyebabkan kita boleh mengira tentang mathematics ialah kerana dia berjalan mengikut sunnatullah. Akhir sekali apabila kita mengkaji hukum alam, kita melihat mathematics, kita kagum dengan keindahan ciptaan ilahi yang digambarkan oleh persamaan mathematics. Ini tidak ada di barat. Dan apabila kita sebut barat di dalam sains dengan Islam sebagai pengajian sains, dua pendekatan yang berbeza. Tetapi akhir sekali mengeluarkan mengkaji benda yang sama, tetapi mempunyai kesimpulan yang berbeza. Berlainan ya. Berlainan kesimpulan tetapi maudhu yang sama. Kita mengkaji alam semesta, dia juga mengkaji alam semesta. Semakin orang Islam mengkaji, semakin nampak keagungan ilahi. Mereka mengkaji, semakin lama mereka mengkaji, mereka semakin jauh daripada ketuhanan. Adanya Allah ya. Jadi apakah sebab perbezaan? Inilah sebab satu istilah yang disebut dengan paradigma. Paradigma ini ialah tapak tempat kita bertolak. So kita bertolak untuk melihat apakah, dan mereka melihat dalam bentuk yang berbeza. Jadi inilah yang dibincangkan oleh Profesor Osman Bakar, dan dia mempunyai pengaruh yang sangat besar di negara kita. Sebenarnya kalau ikutkan doktor bercakap tentang ilmu begitu mendalam, dan bagaimana ya pandangan ilmuwan barat dengan ilmuwan Islam. Jadi berbalik kepada tokoh kita kali ini, itu Profesor Osman bin Bakar, apakah sumbangan beliau ya kepada dunia matematik di negara kita ni? Profesor Osman Bakar ini dia tidak setakat matematik, tetapi beliau telah mendalami dalam bidang falsafah. Kena ingat ya, dalam falsafah itu matematik ini satu cabang, falsafah itu jauh lebih besar. Sumbangannya antaranya adalah untuk kembangkan pemikiran ini negara kita. Dan beliau bersama rakan-rakannya telah menubuh Akademi Sains Islam Malaysia, yang kumpulan ini berusaha untuk mendekatkan antara agama dengan sains. Sebab selain ketika kita dijajah oleh British, kita diperlihatkan bahawa sains ini terpisah daripada agama. Tetapi kumpulan dalam rangkaian atau angkatan Profesor ini dan rakan-rakannya ialah untuk mendekatkan dua-dua ini. Sebab gurunya ialah Profesor Syed Hussein Anas. Profesor Syed Hussein Anas ini adalah antara tokoh yang sangat penting di dunia. Sebab dialah antara yang awal yang cuba mendekatkan pada zaman moden ini. Pada zaman Islam, pada zaman tamadun Islam, kita tahu bahawa memang perkara ini telah berlaku. Tetapi selepas Islam dijajah, maka Barat telah menguasai tamadun. Maka selepas itulah kita negara Islam diperkenalkan dalam bentuk yang terpisah. Tetapi gurunya Syed Hussein Anas ini antara cendekiawan ilmuwan Islam yang awal yang memperdekatkan. Lalu idea ini dibawa oleh Profesor Osman Bakar ke Malaysia selepas beliau tamat pengajian PhD-nya di University Temple. Dan selepas itu kita dapati bahawa pengaruhnya di Malaysia cepat berkembang di bawah angkatan pengajian yang bukan sahaja untuk orang matematik, tetapi orang fizik, orang kimia, orang biologi. Bukan itu saja, tetapi orang ekonomi, orang social science digabungkan di bawah satu pemikiran. Dan yang bersamanya ialah epistemologi. Yakni bagaimana ilmu ini yang terpisah ini harus kita kumpulkan. Ekonomi untuk kebaikan umat Islam. Tentang ilmu, tentang sains untuk tujuan umat Islam. Sebab umat Islam, sains ini bukan untuk bawa keburukan, tetapi untuk membawa kebaikan kepada manusia. Sebab sains ini boleh digunakan dua cara. Satu untuk buat bom, memusnahkan manusia. Satu lagi untuk membuat teknologi untuk tujuan perubatan, umpamanya laser, digunakan untuk tujuan pembedahan dalam perubatan. Dan boleh digunakan untuk tujuan memusnahkan manusia. Jadi yang membezakan antara dua pendekatan itu ialah etika akhlak. Sekiranya etika dan akhlak ini tidak dimasukkan dalam kajian sains, maka kita tidak dapat menjamin bahawa sains yang kita bina ini membawa kebaikan. Dan oleh sebab itu mesti ada satu elemen yang penting di situ ialah akhlak. Akhlak dan etika yang harus digabungkan dengan sains dan teknologi. Diharapkan ini akan membawa kita kepada satu dimensi yang lebih bermakna, sebab kita ingin melihat kesepaduan pembangunan antara fizikal dan spiritual di dalam satu nafas yang sama. Bukan kita nak pisahkan seperti Barat pisahkan di antara pembangunan fizikal sangat hebat, tetapi pembangunan spiritual insaniahnya sangat-sangat menderita. Dan kita lihat ramai yang kesakitan jiwa di Barat bukan kerana teknologinya, tetapi kerana mereka tidak membina satu aspek yang penting, yang aspek kemanusiaan. Sedangkan kita nak bina tamadun kita berasaskan kepada kedua kesepaduan, roh dan jasad, rohani dan jasmani, fizikal dan spiritual. Itulah yang harus kita tarifkan. Apakah Barat boleh mengikut contoh negara Jepun agaknya, di mana ya mereka menggunakan teknologi tetapi pada masa yang sama mereka mengekalkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai murni. Itu yang kita sebut sebagai ethnoscience. Sebab kita lihat di Barat
kalau kita lihat barang-barang dia buatnya lah besar-besar. Keretanya besar-besar. Tetapi Jepun, budaya dia cuba kecilkan. Kecilkan. Kereta yang besar tadi, dia buat Datsun yang kecil. Toyota yang lebih kecil. Walkman, yang dulu speakernya besar, sekarang Jepun buat kecil. Dia letak dalam telinga. Ini kita panggil budaya. Budaya ini kerana Jepun melihat yang kecil itu cantik. Kaki yang besar dia ikat supaya dia kecil. Jadi budaya Jepun ini dimasukkan dalam teknologi. Itu sebab ada orang kata teknologi tidak bergantung pada budaya. Tidak benar. Sebab Jepun membuat benda yang kecil kerana budaya dia. Pokok yang besar dia buat bonsai. Supaya pokok dia jadi kecil. Kecil indah. Itu falsafah. Jadi barat tidak. Barat besar itu indah. Lagi itu besar lagi indah pada mereka. Tengok kereta dia yang besar-besar. Saiz kita untuk bawa kereta yang besar tidak sesuai dengan budaya kita. Dan oleh sebab itu kita nak bina sains dan teknologi kita berdasarkan pada budaya. Acuan kita. Dan inilah yang kita nak sebut sebagai paradigma. Buku yang kita bicarakan pagi ini iaitu Tokoh Pemikir Matematik Malaysia yang ditulis ataupun disunting oleh Rohani Ahmad Tarmizi dan juga Wan Zahwan Ali. Dan penerbitnya ialah Universiti Putra Malaysia dan diterbitkan di dalam tahun 2007. Jadi doktor sendiri pun sememangnya dari Universiti Putra Malaysia. Jadi tentu ini satu langkah yang baik doktor dalam mengeluarkan siri buku seperti ini. Dan berbalik kepada Profesor Osman bin Bakar, bagaimanakah penglibatan beliau di peringkat antarabangsa? Ya, di peringkat antarabangsa dia sangat signifikan sebab dia dilantik memegang kursi Fulbright Scholar di universiti. Pertamanya pernah di Harvard, kemudian University of Washington di New York di USA. Ialah sebagai orang yang memegang kursi Asia Tenggara di universiti tersebut. Maknanya apabila Barat ataupun orang Amerika ada masalah tentang Islam, masyarakat Islam, umat Islam di Asia Tenggara, dia akan jadi pakar rujuk. Dan profesor ini dia menganjurkan satu pengajian yang kita panggil dialog di antara agama. Dan dialog antara agama ini sangat penting di Amerika. Seperti negara kita juga, masyarakatnya terdiri pada berbagai-bagai kaum dan juga pahaman. Dan yang paling menarik ialah dialog antara Kristian Islam. Dialog antara Confucius ataupun dengan Islam ini telah dilakukan di banyak tempat. Dan hasilnya cukup menarik. Ramai ilmuwan yang muncul yang membicarakan perkara ini. Sebab kita lihat apakah di antara persamaan dan perbezaan di antara budaya ini. Dan agama tentulah kita tidak boleh samakan sama sekali, tetapi budaya yang lahir daripada agama masing-masing tentulah membentuk satu budaya. Budaya ini seperti cintakan kedamaian umpamanya, cintakan kebersihan, berilmu, adil, amanah, akhlak. Ini adalah budaya yang keluar daripada masyarakat masing-masing. Ini dilihat dalam konteks yang berbagai agama, berbagai masyarakat. Dan ini rupa-rupanya mengikut Profesor Osman Bakar, dia telah memainkan peranan di Amerika. Sehingga apabila peristiwa 11 September berlaku di Amerika 2001, maka dia dijadikan pakar rujuk di sana untuk melihat kenapakah orang Islam jadi ganas. Di situlah ruangnya untuk menceritakan bahawa di antara Islam dengan umat Islam dua perkara yang berbeza. Kita tidak boleh menghukum Islam berdasarkan umat Islam. Satu kejadian itu umat Islam boleh baik, boleh buruk. Islam ialah agama ilahi yang kekal abadi, mutlak sifatnya. Tak boleh kita sebut apabila seorang pengikut agama melakukan kejahatan, maka agama itu kita salahkan. Dan belum pasti umat Islam yang melakukan peristiwa tersebut. Sebab kita melihat daripada kacamata. Oleh sebab itu mereka yang cerdik, mereka mengkaji. Dan apabila selepas peristiwa ini, kita dapati bahawa orang Barat cuba mengkaji Islam dengan lebih dekat. Dan hasilnya mengikut Profesor, habis Al-Quran terjemahan di Amerika dibeli oleh mereka. Dan mereka mengharapkan Islam dibenci. Tetapi hari ini orang berduyu-duyu memeluk Islam di Amerika kerana mereka sebelum ini tidak tahu pun apakah Muslim. Dan apabila mereka tahu dikatakan Muslim ganas, mereka nak tahu berapa ganas. Kenapa? Dan terbalik hasilnya, kita dapati bahawa orang Barat berduyu-duyu masuk Islam apabila mereka membaca Al-Quran terjemahan dan mereka belum membaca dalam teks yang asli. Itu pun telah menarikkan mereka sehingga kita dapati dalam bulan puasa sahaja di Amerika, kita dapati mereka telah
solat tarawih di jalan-jalan raya. Bahkan di depan Rumah Putih kita dapati mereka telah mendirikan solat Jumaat di tanah lapang. Dan ini satu fenomena yang sangat-sangat luar biasa, dan di mana ada penentangan, di situ ada kekuatan. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Untuk menjernihkan keadaan, dan sifat orang barat ialah mereka ingin mengetahui perkara yang sebenarnya. Tidak prejudis, tetapi sebelum mereka mengetahui perkara yang sebenar, mungkin mereka bertindak di atas dasar prejudis. Apabila ilmu telah sampai kepada mereka, mereka boleh buat pertimbangan. Kebaikan orang barat ialah mereka dapat berfikir dengan positif, rasional, dan mereka mengambil fact and figure ini untuk menjadi panduan mereka. Dan inilah peranan yang dimainkan oleh beliau, sehingga beliau kemudiannya balik ke Malaysia dan mengembangkan kumpulan ini di negara ini, dan kita harapkan ramai murid-muridnya yang menyambung. Lebih-lebih lagi, ada satu jurnal yang khusus untuk membincangkan tentang Islam dan sains ini yang disebut sebagai Kesturi. Kesturi ini diterbitkan sejak tahun 1991, dan saya rasa satu kesyukuran sebab dalam keluaran pertama, satu makalah yang saya tulis terbit dalam keluaran yang pertama dalam Kesturi itu. Dan bagi para pendengar yang berminat untuk mengetahui sains Islam ini, cuba rujuk jurnal Kesturi yang Kesturi, Kesturi. Kesturi ini wangian yang sangat semerbak, sangat Melayu, dan ada edisi internetnya yang kita boleh capai dalam kesturi.net, dan di situ ada banyak perbincangan tentang Islam dan sains yang kemudian merupakan sebahagian daripada pemikiran pelajar-pelajar beliau. Dan kumpulan-kumpulan yang berminat dengan kumpulan ini semakin bertambah, sehingga kita dapati bahawa kebanyakan intelektual di Malaysia bergabung di bawah kesatuan ini, sehingga dia membentukkan satu force yang besar dalam pemikiran ini yang dicetuskan oleh individu ini. Begitu menarik sekali tentang ilmuwan yang kita perkatakan pagi ini, itu yang berbahagia Profesor Osman bin Bakar, sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh Profesor Madya Dr. Mat Rofa bin Ismail. Doktor, bagaimanakah bentuk pengaruh yang dimainkan oleh Profesor Osman? Ya, kita dapati bahawa pengajian sains Islam ataupun falsafah sains ini telah menjadi satu bidang yang besar di negara kita. Hampir setiap universiti ada bidang ini, dan kita jangan lupa bahawa apabila ada pengajian bidang ini di hampir setiap universiti, maka pelajar akan datang. Bukan sahaja pelajar Malaysia yang membuat master ataupun PhD, pelajar-pelajar daripada luar negara datang, dan ilmu ini berkembang ke seluruh negara. Kekuatan barat ialah kerana kita pergi tumpu ke barat. Sekarang kita ada satu bidang yang penting di negara kita. Kita dapati orang daripada Jepun datang, dan baru-baru ini 2 orang ilmuwan dari Jepun datang ke UKM membincangkan tentang falsafah Islam. Cukup menarik. Saya tidak hadir dalam majlis ini, tetapi apa yang diberitahu oleh kawan-kawan, dia telah mengkaji satu tahap yang kita tidak mengkajinya. Umpamanya dia mengkaji tentang Ibn Arabi, satu kajian yang sangat-sangat tinggi nilai falsafahnya. Bukan kita yang mengkaji, tetapi orang Jepun yang asalnya belum kenali tentang tulisan Arab, dia telah menguasai bahasa Arab, dapat memahami Ibn Arabi. Dan ini satu perkara yang cukup menarik, dan kita harapkan Malaysia akan menjadi pusat pengajian tentang falsafah Islam di satu masa. Sebab kita mempunyai segala kemudahan, segala keupayaan untuk berkembang menjadi satu pusat yang besar. Sebab banyak ramalan-ramalan yang dibuat bahawa pusat pemikiran ini akan datang ke timur, sama ada di Timur Jauh, Jepun, Korea, ataupun di Asia Tenggara. Sebab barat telah hampir tepu tentang perkembangan pemikiran mereka, dan mereka memerlukan sesuatu benda input yang baru. Dan kita harapkan negara kita dah boleh mengembangkan, dan hari ini pun kita dapati ramai pelajar daripada Iran, ramai pelajar daripada Turki yang datang ke Malaysia untuk mengkaji perkara ini. Dan satu masa yang dulu perkara ini tidak dapat kita bayangkan. Sebab saya sendiri pun ada pelajar Turki daripada Iran, sebahagiannya dalam kelas saya, dan ini menunjukkan mereka telah mula mengiktiraf kita sebagai satu tempat pengajian yang baik di Asia Tenggara ini untuk mereka datang. Dan profesor ini menjadi pusat kepada perbincangan ini. Jadi itu dia banyak kebaikan yang terdapat daripada apa yang telah diusahakan oleh Profesor Osman bin Bakar, dan itulah dia sebenarnya. Memang Malaysia sebagai negara Islam memang berpotensi sungguh sampai kini pun untuk menjadi pusat pengajian bagi pelajar-pelajar luar negara Begitu menarik perbincangan kita pagi ini di dalam Minda Intelek mengenai buku yang bertajuk Tokoh Pemikir Matematik Malaysia. Jadi setakat ini saja yang dapat kita perkatakan tentang tokoh yang diceritakan oleh Profesor Madya Dr. Mat Rofa bin Ismail, iaitu Profesor Osman bin Bakar.